TV KPM. Ish, manalah si Akmal ni tak masuk-masuk kelas lagi ni. Assalamualaikum, cikgu. Baru sampai. Kamu pergi mana? Lambat sikit, cikgu. Biasa saya kan pengawas tutup gate tadi, cikgu. Ya ke? Tapi sambil-sambil tu, cikgu. Ni, saya ada beli 5 untuk cikgu. 5 ni sedap, cikgu. Terima kasih. Sempat lagi? Sempat. Ni saya dah makan 1. Ini cikgu punya. Saya tolong kopek kan. Boleh. Akmal. Apa? Sebelum kopek kena buat apa? Sebelum kopek baca doa. Tu sebelum makan. Basuh tangan lah. Basuh tangan. Saya dah basuh tangan lah, cikgu. Mana nampak? Bersih kan? Ish, ya ke? Akmal tahu tak? Ada sesuatu yang tak nampak di tangan kita tu. Ada sesuatu yang tak nampak dekat tangan? Apa Ada. dia? Apa? Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera. What's up everybody? Saya Akmal Nazri. Selamat datang ke Mendengar Atas. Apa khabar? Murid-murid semua sihat? Alhamdulillah, saya pasti anda dah tahu dah siapakah guru yang akan mengajar kita kali ini. Inilah dia, Cikgu Siti Zulika. Apa khabar, Cikgu? Baik, Akmal. Wah, Cikgu, saya dah basuh tangan. Dah basuh tangan dah? Dah bersih dah? Dah bersih dah. Okey. Tapi sebelum tu, Cikgu, saya juga ingin memperkenalkan jurubahasa isyarat saya. Nama dia macam ayah saya lah, iaitu Cikgu Encik Nazri. Cikgu Nazri. Apa khabar, Cikgu? Sihat? Alhamdulillah. Baik, inilah dia jurubahasa isyarat kita. Cikgu Zulika. Ya, saya. Yang mana kali ini kan kita nak belajar bagi mata pelajaran sains di dalam Mendengar Atas kali ini. Tapi apa kaitan gimmick yang kita lakukan tadi dengan bab yang kita nak belajar kali ini, Cikgu? Okey, baiklah. Pada hari ini, kita akan belajar berkaitan dengan mikroorganisma. Itulah tadi. Apa yang ada di tangan Akmal yang Akmal tak nampak tadi tu. Ini mesti ada orang kata bakteria semua tu lah Ya, kan? betul. Itu yang kita nak belajar pada hari ini. Jadi tunggu apa lagi? Jom kita mulakan kelas kita. Silakan, Cikgu. Teruskan. Okey, apa itu mikroorganisma? Ini kita nak belajar dulu ya. Mikroorganisma ialah organisma seni yang tidak dapat dilihat oleh mata kasar. Baik. Mikroorganisma seni. Seni itu apa? Pendidikan seni? Mungkin. Tidak, seni itu maksudnya ia terlalu kecil. Terlalu kecil. Jadi apabila terlalu kecil, tidak dapat dilihat dengan mata kasar, jadi kita nak guna apa nak lihat? Kanta pembesar lah, Cikgu. Tak. Kalau mikroorganisma, kita kena lihat menggunakan mikroskop. Ataupun dipanggil mikroskop dalam bahasa Inggerisnya kan? Ya, betul. Mikroskop. Okey, jom kita lihat seterusnya. Okey. Akmal cuba lihat gambar-gambar dekat slide tu. Okey. Apa yang Akmal nampak? Saya nampak itulah bakteria sebenarnya kan? Ya. Good. Sure? Okey, cuba tengok color dia, menarik tak? Ada warna hijau, warna ungu dan juga warna kuning, Cikgu. Ya, betul. Jom kita lihat satu persatu. Sebenarnya, apa yang Akmal lihat tadi, itulah flora normal. Jom kita tengok ke slide yang seterusnya. Okey, mari kita tengok slide yang seterusnya. Flora normal. Apa yang Akmal lihat tadi tu ada warna hijau, warna oranye, warna purple kan, warna ungu. Semua itu ada dalam badan kita. Okey. Ya, itu adalah flora normal. Flora normal ini merupakan mikroorganisma yang ditemukan pada organisma. Organisma ini benda hidup. Mikroorganisma yang seni tadi tu, yang kecil, ada di dalam badan benda hidup, termasuklah manusia, haiwan dan flora normal ini tidak menyebabkan penyakit. Ia mikroorganisma yang ada dalam badan kita dan juga haiwan, tetapi organisma ini tidak menyebabkan penyakit. Mikroorganisma ini. Jom kita lihat seterusnya. Okey. Tadi ada gambar hijau kan, tadi Akmal ada sebut hijau. Itu adalah Lactobacillus species. Ia terdapat di usus kecil kita. Dan ianya baik. Okey, ini orang kata bakteria baik. Bakteria baik inilah. Ya, betul. Okey, seterusnya kita lihat di bahagian atas saluran pernafasan. Okey, mungkin slide tu yang sebelum, Cikgu, betul kan? Ya, betul. Okey, di bahagian atas saluran pernafasan, kita ada Staphylococcus species yang warna
Ungu Ungu itu ni? ada di bahagian saluran pernafasan kita dan dia juga baik. Okey. Kemudian di urethra kita ada Streptococcus species. Baik. Okey, jom kita ke slide seterusnya. Okey. Okey, ini adalah pengelasan mikroorganisma. Jadi yang tadi kecil-kecil tu, yang seni itu kita boleh kelaskan kepada 5 bahagian, 5 kelas, iaitu FAPBV. FAPBV, iaitu fungi ataupun fungi dalam bahasa Inggeris, Okey. alga, protozoa, bakteria dan virus. Okey, jom seterusnya. Okey, kita tengok slide seterusnya. Okey. Setiap mikroorganisma ini kita dah kelaskan kepada 5, betul? Tadi Betul. FAPBV. Alright. Di bawah setiap kelas itu pula kita boleh cirikan mereka mengikut saiz, bentuk, nutrisi, habitat dan cara pembiakan. Okey, jom kita lihat daripada segi saiz. Okey. Saiz untuk fungi dia sedikit berbeza. Dia ada makroskopik, iaitu sesuatu yang besar yang kita boleh nampak, makro. Dan mikroskopik, iaitu kecil, kita tidak nampak. Alright, saiznya lebih kurang 10 hingga 100 mikrometer. Dan muka yang kita nampak di atas roti, itu dinamakan muka. Dia sebenarnya mikroorganisma. Dia tak nampak, tetapi disebabkan hidup secara berkoloni. Berkumpulan. Sebab itulah kita nampak. Itu yang dipanggil kulat tu kan? Ya, betul. Seterusnya kita tengok dari segi bentuk. Bentuk untuk unisel sfera kecil dan juga multisel muka, dia ada sporangium dan juga hypha berbentuk berbenang. Dari segi pemakanan, fungi ini dia ada 2 cara pemakanan, iaitu saprofit dan parasit. Parasit saya tahu. Saprofit tu apa? Okey, saprofit itu ialah fungi ini dia makan bahan yang mereput. Contohnya bahan tu dah mati, alright, organisma itu dah mati, so dia akan mendapat nutrisi daripada organisma yang dah mati tu. Macam daun-daun kering ataupun haiwan yang telah mati kan. Okey, kita tengok dari segi habitat. Alright, habitatnya adalah bahan reput, tinja, makanan, kulit haiwan, tempat yang gelap dan lembab. Manakala cara pembiakan, fungi dia ada 2 cara pembiakan, iaitu aseks secara pertunasan dan juga seks. Jom kita ke slide seterusnya untuk lihat gambar. Boleh? So ini adalah gambar-gambar fungi. Kita ada cendawan, yeast itu di bawah mikroskop elektron. Okey. Bentuk di sfera kecil. Kemudian muka di atas pelapuk roti. Kita lihat ke slide seterusnya. Ini adalah bentuk unisel dan juga multisel. Kita cuba lihat di fungi multisel. Kita ada sporangium dan juga spora. Okey, seterusnya ke slide seterusnya. Ini adalah teknik pembiakan dia. Secara asas melalui pertunasan, nampak dia ada tunas, tumbuh sikit-sikit. Betul. Lalu menghasilkan yeast yang baru. Kalau konjugasi yang melibatkan pembiakan seks lah, iaitu pertemuan di antara 2 hypha. Okey, seterusnya slide. Okey, kita tengok pula alga, iaitu mikroorganisme yang kedua. Sama juga kita kelaskan kepada 5, iaitu saiz, bentuk, nutrisi, habitat dan juga cara pembiakan. Okey, mari kita lihat kepada gambar terus. Okey. Kita lihat slide seterusnya. Okey. Okey, ini adalah gambar. Sama juga alga dia ada 2, satu makroskopik yang kita dapat lihat dengan mata kasar kita, iaitu alga laut. Okey. Alright, lagi satu mikroskopik iaitu kita tidak dapat lihat menggunakan mata kita, iaitu Spirongira species dan juga Chlamydomonas. Dan aku cuba tengok gambar ni, alga dia berwarna hijau, betul? Betul. Kerana ia mempunyai klorofil. Bila ada klorofil, ia semestinya boleh membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis. Saya dah sebut fotosintesis kan tadi? Ya. Okey, seterusnya slide. Okey, inilah teknik pembiakan dia, iaitu pembiakan aseks dan juga seks. Kalau aseks ia melibatkan organisme, dia akan menjadi 4 individu baru. Dia akan duplicate diri dia melalui proses mitosis. Kalau seks yang melibatkan percantuman gamet lah daripada 2 Chlamydomonas. Kita slide ke seterusnya. Ini adalah protozoa. Okey, protozoa pula ialah mikroorganisma unisel. Alright, di bawah protozoa ini antara bentuk yang famous adalah selipar. Bentuk selipar. Selipar kita pakai itu. Itu adalah Paramecium species. Mari kita lihat apakah bentuknya. Jom.
Okey. Ini adalah protozoa. Nampak tak paramecium species tu bentuk dia macam selipar. Betul. Kalau ameba pula bentuk dia sentiasa berubah-ubah. Mari next. Kita lihat ke slide seterusnya. Okey. Inilah cara pembiakan dia. Okey, cara pembiakan melalui belahan dia dua itu secara aseks. Manakala kalau secara seks ia melibatkan pencantuman gamit, alright, di mana ia melalui proses konjugasi juga. Okey, mari kita lihat ke slide yang seterusnya. Bakteria. Sekarang ni bakteria. Betul, tapi kita pun tak tahu apa sebenarnya kan. Ya, bakteria ini adalah unisel juga, mikroorganisma unisel. Dan dia ada 4 bentuk yang famous. Iaitu sfera, pilin, rod dan koma. Nanti kita tengok. Manakala nutrisi untuk bakteria ni dia ada pelbagai, antaranya parasit, saprofit dan membuat makanan sendiri. Ada juga bakteria yang buat makanan sendiri. Seterusnya habitat boleh dikatakan udara ada bakteria, air ada bakteria, tanah ada bakteria dan kesemua organisma ada bakteria dan juga bahan mereput. Okey, dan bakteria ni ada ciri istimewa dia iaitu endospora, di mana spora yang terbentuk dalam bakteria mempunyai perlindungan yang kuat. Okey, mari kita lihat gambar seterusnya. Ini bentuk-bentuk dia tadi. Kalau Streptococcus tu dia bulat-bulat, bentuk coccus. Betul. Kalau Spirillum tu dia bentuk spiral lah. Melingkar. Kemudian Bacillus dia bentuk seperti rod, manakala Vibrio dia bentuk seperti koma. Alright, seterusnya gambar kita lihat lagi. Inilah struktur asas bagi bakteria. Nampak tak endospora itu dia ada permukaan perlindungan yang sangat kuat. Dia hanya akan pecah apabila spora itu jatuh pada tempat yang sesuai untuk bertumbuh. Okey, mari kita lihat seterusnya. Ini adalah cara pembiakan bakteria iaitu aseks dan juga seks. Sama jugalah kalau aseks melalui belahan dia dua. Kalau pembiakan seks melalui konjugasi. Mari kita lihat pula seterusnya mikroorganisma. Ini virus yang paling glamour. Itulah yang orang sebut viral. Kena virus. Virus. Betul. Apa tu virus? Ini dia. Okey, ini adalah virus mikroorganisma yang paling seni. Di antara semua mikroorganisma tadi, ini yang paling seni kerana saiz dia kurang daripada 0.5 mikrometer. Dan ia ada pelbagai bentuk. Nanti kita akan tengok bentuknya. Manakala nutrisi dia juga pelbagai cara. Iaitu parasit, saprofit dan juga klorofil. Manakala habitatnya pula pelbagai udara, tanah, air, kesemua organisma dan juga bahan mereputlah. Okey, struktur asasnya terdiri daripada berbenang asid nukleik dan juga lapisan protein. Manakala ciri istimewanya, virus ni dia sebenarnya tidak mempunyai ciri hidup di luar perumah. Maksudnya di luar badan kita, contoh di luar badan kita, virus ini tidak mempunyai ciri hidup. Ia hanya membiak ataupun mempunyai ciri hidup apabila ia menjangkiti perumahnya. Okey, mari kita lihat gambar. Inilah bentuk-bentuk virus iaitu sfera, helix, polyhedral dan juga kompleks. Seterusnya lagi kita lihat slide. Inilah cara pembiakan virus di mana ia menjangkiti perumahnya dan menduplikasikan ataupun menggandakan diri di dalam perumah. Okey, mari kita lihat ke slide yang seterusnya iaitu kehadiran mikroorganisma. Jom kita nak uji macam mana kehadiran mikroorganisma ini. Jom kita lihat. Ini adalah eksperimen telah disediakan oleh anak-anak murid cikgu sendiri. Iaitu kita nak membandingkan pertumbuhan bakteria pada roti. Okey, jom kita lihat seterusnya. Kehadiran mikroorganisma yang kita nak uji ini berdasarkan daripada keadaan jari kita. Ada 3 keadaan. Satu, jari tangan yang tidak dibasuh. Dua, jari tangan setelah dibasuh dengan air sahaja. Dan yang ketiga, jari tangan setelah dibasuh dengan sabun dan air. Jadi apakah hipotesisnya? Apabila tahap kebersihan jari tangan yang mencorek permukaan agar-agar nutrien steril bertambah, maka pertumbuhan bakteria pada permukaan agar-agar nutrien steril itu akan berkurang. Maksudnya lagi bersih tangan kita, lagi kurang pembiakan bakteria tersebut. Betul. Okey, mari kita lihat seterusnya iaitu kita ada video kan? Video, betul. Persembahan video yang telah disediakan oleh murid cikgu. Mari kita tengok. Kita lihat. Jom.
Nampak tak keadaan roti tersebut, cikgu? Okey, jom kita lihat pemerhatian roti kita. Okey, kita cuba tengok roti di situ ada A, B, C, D. Okey. Roti mana yang paling banyak bakteria? A, cikgu. Kenapa A? Sebab dah lah tak basuh tangan, tak cuci dengan sabun pula tu betul. kan. Betul. Sebab tu apa-apa pun kena makan Basuh tangan. basuh tangan dengan sabun. Ah. Okey, apakah roti yang paling bersih dekat situ? Semestinya D. Ya, D kerana tidak disentuh dengan tangan langsung. Okey. Kedua bersih C. C. Kenapa? Sebab dia basuh tangan menggunakan sabun. Ya, betul. Okey, mari kita lihat seterusnya slide. Okey, slide seterusnya. Ta-ta-ta-ta-da. Ini dia. Okey, 5 faktor mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma iaitu KCSNN. Oi, apa tu? KCSNN. Kelembapan, cahaya, suhu, nilai pH dan juga nutrien. Ingat KCSNN. Apa dia, Akmal? Semula. KCSNN. Oh, apa dia KC? Apa dia KCSNN? Oh, kelembapan, cahaya, suhu, nilai pH dan juga nutrien. Okey, jom kita lihat slide seterusnya. Okey. Okey, faktor yang pertama kelembapan. Okey, mikroorganisma ini dia suka tempat yang lembap. Mari kita lihat gambar tersebut. Yep. Alright, di tempat yang kelembapan tinggi nampak tak ada banyak mikroorganisma. Oh, betul. Yang warna macam kuning-kuning tu kan. Betul. Kalau kelembapan rendah kurang kerana persekitaran yang lembap, okey, mikroorganisma suka membiak. Betul. Okey, seterusnya faktor yang kedua iaitu faktor cahaya. Okey, cahaya mikroorganisma ini kita boleh pecahkan Yang pertama alga. Kalau alga tadi kan warna hijau, kita dah lihat tadi dia ada klorofil. Jadi alga ini mikroorganisma yang suka kepada cahaya sebab dia memerlukan cahaya untuk menjalankan Sintesis. Betul. Manakala mikroorganisma yang lain, ia sangat tumbuh baik di dalam keadaan yang gelap. Mari kita lihat gambar dekat situ kan. Keadaan ada cahaya, tiada mikroorganisma. Nampak tak? Betul. Tetapi kalau tiada cahaya, banyak mikroorganisma. Jadi pendedahan kepada cahaya ini, ia boleh membunuh mikroorganisma. Sebab itu, mikroorganisma tidak suka cahaya. Okey, mari kita lihat kepada faktor yang ketiga, iaitu faktor suhu. Kita lihat gambar dulu. Kita ada suhu yang tinggi, suhu yang rendah dan suhu bilik. Daripada situ gambar boleh tak beritahu dekat cikgu suhu manakah yang paling banyak pertumbuhan mikroorganisma? Suhu bilik. Betul, suhu bilik. Jadi kenapa? Kerana suhu bilik iaitu suhu 35 darjah Celsius ke 40 merupakan suhu yang optimum bagi pertumbuhan mikroorganisma. Okey, mari kita lihat faktor yang keempat. Mari kita. Faktor nilai pH. Okey, nilai pH ini pH yang paling sesuai untuk pertumbuhan mikroorganisma adalah pH neutral. Cuba tengok gambar kan. Neutral yang paling banyak mikroorganisma, alkali dan asid kurang. Dan kita lihat kepada faktor yang terakhir, iaitu nutrien. Faktor nutrien. Ada makanan, adalah mikroorganisma. Tiada makanan, tiadalah mikroorganisma. Cuba lihat gambar di situ, ada nutrien, ada mikroorganisma. So itulah tadi 5 faktor yang boleh menyebabkan ada bakteria ni, cikgu. Ya, apa dia tadi? KCSNN. Bagus. Ya. Cikgu, sekarang ni saya nak pergi basuh tangan menggunakan sabun dulu. Dengan cikgu pun kita pergi basuh tangan juga. Jom. Anda pun pergi basuh tangan dengan sabun sekarang, yang mana kita nak berhenti rehat dulu. Jangan ke mana, selepas ini kita akan kembali dalam Mendengar Atas. Cikgu, jom cikgu. Jom. Bawa sabun cikgu, bawa sabun. Didik TV KPM.
Masih lagi menyaksikan Menengah Atas bersama dengan saya, Akmal Nazri. Saya pasti anda semua dah tak sabar dah. Nak buat eksperimen kan? Nanti dulu. Betul, Cikgu? Betul. Cikgu nak bagi penerangan sebelum kita nak buat eksperimen ni. Silakan, Cikgu. Okey, jom mari kita lihat. Hari ini kita nak sambung lagi iaitu mikroorganisma berfaedah. Oh. Mikroorganisma berfaedah. Jom kita lihat. Okey. Okey. Mikroorganisma berfaedah ini kita banyak gunakan di dalam bidang perindustrian. Antaranya adalah dalam bidang minuman, barangan kulit dan juga makanan. Okey, kalau makanan, aku masuk makan roti tak? Hantu roti. Hantu roti. Ya. Kalau hantu roti maksudnya dalam makanan Akmal itu adanya bakteria yeast. Oh, okey. Ini adalah fungi lah, yeast Okey. Sementara tadi kita baca fungi. Maknanya dalam makanan kita ada. Kemudian dalam minuman kita, suka tak minuman kutu? Okeylah, Cikgu. Okey ke? Okey, so ia mempunyai Lactobacillus bulgaricus. Itu baik untuk kita punya penghadaman. Seterusnya dalam barangan kulit kita jumpa Bifidobacteria species dan juga Lactobacillus subtilis. Okey, mari kita lihat dalam bidang seterusnya, iaitu dalam bidang pertanian. Dalam bidang pertanian pun sebenarnya kita menggunakan mikroorganisma yang berfaedah, iaitu untuk pencernaan haiwan kita menggunakan Bifidobacteria species juga bantu pencernaan haiwan. Seterusnya dalam bakteria penitritan, iaitu bagi tumbuhan kita mendapat baja, iaitu Nitrobacter species dan juga Nitrosomonas species. Seterusnya dalam bidang perubatan, kita lihat hormon seperti insulin, adanya mikroorganisma DNA recombinant E. coli. Kemudian di dalam antibiotik seperti penisilin, iaitu Penicillium cairocigenum, dan juga dalam vaksin. Semua dah siap vaksin kan? Dah, Cikgu. Okey. Mari kita lihat seterusnya. Okey, apakah potensi kegunaan mikroorganisma dalam bioteknologi dan juga kelestarian alam sekitar? Hari ini kita akan belajar berkaitan dengan satu larutan pembersih ekoenzim dan yang kedua serum bakteria Lactobacillus species. Mari kita lihat dahulu apakah larutan pembersih ekoenzim. Ekoenzim ini merupakan hasil semula jadi daripada sisa pertanian seperti sisa buah-buahan atau sayur-sayuran yang diolah melalui proses penapaian. Seterusnya mari kita lihat. Inilah larutan pembersih ekoenzim. Ia tak sama dengan bahan pencuci kimia. Sebenarnya larutan pembersih ekoenzim, mari kita lihat ke slide yang seterusnya. Kita boleh gunakan sebagai pembersih. Mari kita lihat kepada mudah digunakan. Bila kita menggunakan larutan pembersih ekoenzim, kita tak perlu sental lagi kerana lemak dan grease mudah ditanggalkan. Manakala kalau bahan pencuci kimia ni kita perlu sental dengan kuat untuk kita nak hilangkan minyak tersebut. Jadi Akmal dah ready tak? Dah, Cikgu. Nak buat apa? Eksperimen. Ya, hari ini kita akan buat pembelajaran berasaskan projek iaitu kita nak membuat larutan pembersih ekoenzim. Mari kita lihat bahan-bahannya. Okey. Jom Akmal ambil dekat situ. 2 cawan kulit oren masukkan ke dalam bekas. Okey, saya masukkan sekarang, Cikgu. Boleh, 2 sekarang. cawan kulit oren. Okey, kita masukkan. Okey, sudah. Seterusnya, dah ada. setengah cawan gula perak. Okey, saya pun dah ni dah, Cikgu. Okey, saya masukkan. Ini dia setengah cawan gula perak. Kemudian, okey, selepas tu satu sudu kecil yeast. Okey, ini dia. 1 sudu kecil yeast. Ini selalu kalau nak buat roti ke pakai ni kan? Betul. Okey, kita ambil 1 sudu kecil. Ini cukup, Cikgu? Cukup. Okey, kita pun letak. Okey. Baik. Sudah, Cikgu? Seterusnya, masukkan 1 liter air. 1 liter air. Inilah, Cikgu? Ya. Okey. Penuhkan. Alright, jadi kita letakkan air. Nampak. Okey, Cikgu, kita pun dah letak dah 2 cawan kulit oren, setengah cawan gula perak, 1 sudu kecil yeast dan juga 1 liter air kan? Ya, betul. Selepas tu kita nak kena buat apa, Cikgu? Lepas tu kita tutup dan kita biarkan proses penapaian berlaku selama 2 minggu. Cikgu, kita 1 jam je program ni. Tak ada 2 minggu, Cikgu. 2 minggu. Jadi kena perap lah. Kita kenalah tapaikan dia. So nanti selepas dah siap, selepas 2 minggu, kita ambil air tu, kita masukkan dalam botol spray. Kita boleh spray dan kita boleh cuci pinggan, cuci meja. Okey. Ini macam nak buat jeruk lah, Cikgu kan? Ya, betul. Proses penapaian. Jeruk pun proses penapaian juga. Betul juga. Jadi ini kita biarkan selama 2 minggu. Murid-murid, 2 minggu. Bukan 2 tahun. Ya, tapi kena buka lah
setiap hari kena buka sekejap untuk riliskan gas. Esok tutup balik. Okey, ni kita tutup dululah. Ya, Okey, betul. baik Okey. cikgu. Mari kita lihat ke slide yang seterusnya. Ya, sebelum tu cikgu saya rasa cikgu kena bagi saya ganjaran ni. Betul lah. Aku tolong cikgu buat kan? Ya, betul cikgu. Okey, cikgu bagi 3 lah bintang. 3 cikgu. Sebab pantas buat tadi ikut resepi. Okey, 1 bintang untuk saya, 2 bintang untuk saya dan 3 bintang untuk cikgu. Kita kongsi cikgu. Kongsi, okey baik. Okey, seterusnya. Mari kita lihat seterusnya iaitu serum bakteria Lactobacillus species. Serum ini boleh dikatakan the boss. Sebenarnya dalam teknologi di dalam teknologi lestari alam dah banyak dah kegunaan serum bakteria Lactobacillus species. Dan mari kita lihat kegunaan dia. Ada 6 kegunaan dekat situ iaitu menyingkirkan bau busuk. Okey. Membantu pencernaan haiwan ternakan, kita bagi makan, kemudian membuat kompos. Yang keempat, memajukan industri perikanan, boleh jadi makanan ikan juga. Yang kelima, menghasilkan enzim, kemudian merawat sisa kumbahan. Dan sebenarnya, serum bakteria ni kita juga boleh spray dekat pokok sebagai baja. Oh, boleh juga. Ya, soalan cepu mas. Serum bakteria ini sebenarnya diperbuat daripada makanan. Okey. Dan makanan tu akan memakan hari-hari. Oh, nasi. Betul. Iya, serum bakteria ini dihasilkan melalui beras air basuhan beras. Oh. Jadi cara membuat serum bakteria Lactobacillus species, murid-murid di rumah boleh scan QR code tersebut. Dan juga QR code ini ada di dalam buku teks kita ya. Okey, mari kita lihat seterusnya. Okey, seterusnya yang mana cikgu? Saya rasa apa tahu seterusnya ni. Saya nak kena tengok dulu ni kita punya eksperimen ni jadi ke tak jadi, tapi selalu jadi cikgu. Ya. Anda semua jangan ke mana, selepas ini kita akan kembali dalam Menengah Atas. Cikgu, kenapa ada ikan cikgu? Oh, ikan gapi. Didik TV KPM. Baik, masih lagi menyaksikan Menengah Atas bersama dengan saya Akmal Nazri. Cikgu, jom kita sambung balik kita punya kelas kita, boleh? Okey, baik. Mari kita lihat. Sekarang kita nak belajar berkaitan dengan pencegahan dan rawatan penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisma. Okey, ni kita kena tahu ni. Macam Teknik mana? pencegahan dan rawatannya merupakan teknik aseptik. Aseptik. Okey, mari kita lihat. Oh. Okey, apa itu patogen dahulu? Patogen merupakan mikroorganisma berbahaya yang menyebabkan penyakit. Betul. Okey, mari kita lihat lagi. Teknik aseptik pula adalah teknik yang merujuk kepada prosedur kesihatan yang dijalankan untuk menghalang jangkitan patogen. Patogen tadi adalah mikroorganisma yang tak baik kan? Betul. Okey. Jadi ia adalah prosedur kesihatan untuk halang jangkitan patogen atau menyingkirkan patogen yang sedia ada. Dengan konsep iaitu kita mencegah lebih baik daripada merawat. Okey, mari kita lihat apakah teknik-tekniknya. Sebelum itu, mari kita lihat. Pernah tak kalau kita nak menerima suntikan, doktor selalu akan letak tu kan? Betul tu, dia lap dulu dengan alkohol swab. Swab pula dah. Okey, Itulah. alkohol lah kan? Okay, kenapa? Sebab alkohol ini merupakan salah satu teknik antiseptik. Betul. Iaitu kita nak membersihkan dan membunuh di luar, bakteria. ya betul, di luar permukaan kulit itu. Mari kita lihat seterusnya. Kita ada 5 teknik aseptik. Okey. Sebenarnya ada teknik yang kita dah biasa guna. Antaranya adalah pensterilan, pendidihan, penggunaan antiseptik, penggunaan disinfektan dan juga penggunaan sinaran. Oh, UV light. UV light. Mari kita lihat teknik yang pertama. Teknik yang pertama pensterilan. Pensterilan bermaksud proses membunuh atau menyingkirkan mikroorganisma daripada sesuatu objek atau persekitaran. Mari kita lihat apakah kaedahnya.
Keedahnya kita ada keedah Haber, Okey. iaitu kita menggunakan autoclave. Dia lebih kurang macam oven lah, tapi pada suhu yang lebih tinggi. Seterusnya bahan kimia seperti sabun. Baik. Sabun juga merupakan proses pensterilan kerana kita membunuh mikroorganisma. Oh, okey. Kemudian sinaran iaitu sinar ultraunggu. Kemudian tekanan yang tinggi kita menggunakan periuk tekanan dan juga penapis. Penapis mikron. Dekat rumah kan ada juga penapis air. Salah satu tekniknya adalah pensterilan. Oh, ini yang kalau macam botol susu anak tu kan, lepas dah minum pakai inilah, nampak? Kalau botol susu anak kita pendidihan. Pendidihan. Tapi ada sekarang kan yang dah Ya, betul. pensterilan tu kan? Ya, betul-betul. Dia ada macam set tu kan. Ya, saya tahu, cikgu. Tahu kan? Okey, Mari kita seterusnya. lihat seterusnya pendidihan. Selalunya kalau mak-mak dulu-dulu kan, mana ada yang tu, Yang pensterilan canggih-canggih canggih-canggih tu. Maksudnya pendidihkan, mendidihkan botol susu kerana pada suhu 100 degree Celsius ataupun darjah Celsius, lazimnya ia mampu membunuh bakteria pada objek. Pada objek seharian kita lah. Okey, mari kita lihat. Seterusnya adalah teknik antiseptik. Teknik antiseptik ini seperti tadilah alkohol swab tadi kan. Itu antiseptik ini merupakan satu bahan kimia yang kita sapukan pada permukaan kulit manusia ataupun luka untuk mencegah jangkitan patogen. Contohnya macam ubat kuning kan, kalau kita luka letak ubat kuning kan. Seterusnya Providon, kemudian alkohol isopropil. Mari kita lihat seterusnya. Disinfektan. Disinfektan kalau kita tengok gambar ada cecair klorin, hidrogen peroksida dan juga bahan peluntur. Ia merupakan bahan kimia juga. Dan bahan kimia ini selalunya kita gunakan pada benda yang bukan hidup. Kalau benda hidup tadi kita guna ubat kuning, antiseptik. Kalau benda bukan hidup seperti cadar, tandas, kolam renang, kita nak bunuh mikroorganisma takkan nak tuang ubat kuning. Kuning cadar katil tu. Kita gunalah disinfektan. Okey, mari kita lihat seterusnya. Sinaran. Sinaran mengayon seperti sinaran ultraunggu, sinar X dan sinar gamma dapat membunuh mikroorganisma di dalam persekitaran. Terutamanya macam dalam gambar itu, ia merupakan sinar ultraunggu yang daripada lampu yang kita gunakan di dalam bilik pembedahan. Sebab kita nakkan bilik pembedahan, kita nak bedah. So, kita punya badan terdedah kepada persekitaran. Kena bersih. Okey, mari kita lihat seterusnya. Antibiotik. Antibiotik inilah satu ubat yang kita gunakan apabila kita kena jangkitan bakteria. Dan satu peringatan sekiranya kita demam, kita sesama, kita batuk, sebenarnya antibiotik tidak berkesan. Iya. Dengar tu tidak berkesan. Mari kita lihat situ, antibiotik tidak berkesan terhadap jangkitan virus. Virus seperti demam biasa, sesama dan batuk. Kerana antibiotik ini untuk merawat jangkitan bakteria. Jika kita kena virus, kita ambil antibiotik, tidak berkesan. Okey, seterusnya mari kita lihat eksperimen 1.3 iaitu kita nak mengkaji kesan kepekatan antibiotik terhadap pertumbuhan bakteria. Hari ini kita nak buat eksperimen sedikit. Antibiotik. Apakah fungsi antibiotik tadi? Membunuh bakteria. Okey. So di hadapan ini, alright, kita ada bakteria. Kita ada dua antibiotik iaitu antibiotik berkepekatan rendah dan berkepekatan tinggi. So di ini kita ada agar-agar nutrien yang akan supply makanan kepada bakteria kita. Okey, mari kita buat sama-sama. Cikgu, saya nak tunjuk ni boleh ke? Boleh. Okey. Ini nampak tak? Ini apa dia lagi sekali, cikgu? Agar-agar nutrien. Nampak tak? Maksudnya agar-agar tu ada makanan, so ia akan menjadi makanan bakteria kita nanti. Kemudian dalamnya adalah bakteria. Alright. Mana bakteria, cikgu? Ni di dalam tu cecair tu, bakteria itu. Okey, mari kita lihat. First kali apa kita nak buat? Sebenarnya cikgu dah tolong tuangkan 1 ml bakteria di dalam silinder penyukat ni. Jadi caranya sangat simple. Akmal ambil agar-agar nutrien. Okey, Akmal punya tu. Okey, Akmal tuangkan bakteria. Di atas permukaan. Baik-baik, cikgu, jangan terkena tangan. Lepas tu kita golek-golekkan. Okey. Akmal buat Akmal punya tu. Ini pun ada cikgu. Tak pasal. Okey, saya pun tuang kat atas ni. Okey, dah cikgu, saya pun dah golek-golekkan. Okey, lepas tu kita ambil kertas turas.
Okey, kita ambil satu kertas turas, macam pegang ya. Okey, satu Akmal kertas rendam turas. dalam kepekatan mana dulu? Yang ni cikgu, tinggi. Tinggi. Okey, Okey. kita letak tinggi. Alright. Kita letak di satu bahagian. Okey, satu bahagian lagi kita letak Hmm. Okey. Dah cikgu? Okey, lepas tu kita ambil lagi satu. Okey. Kita letakkan di dalam antibiotik berkepekatan rendah. Ini kita rendam dalam yang rendah dan kita letak dekat kita punya ni. Agak-agak. Ya, Betul. okey. Lepas tu cikgu? So, kita tutup. Kita tutup. Kita Okey. ambil cellophane tape. Kita lekatkan. Kita tak nak bagi kaca tu terbuka. Oh, okey. Itu fungsinya. Jadi kita ambil selotip dan kita lekatkan. Ya. Fungsinya adalah untuk kita tak nak agar ini terbuka kan daripada dia punya betul. bekas dia. Okey, dah cikgu. Lepas tu cikgu? Okey, lepas tu kita simpanlah di tempat yang gelap selama 3 hari. Oh, okey. Jadi dengan itu saya jadinya- minta untuk tutupkan lampu di studio ini. Boleh ke cikgu? Jangan. Jangan. tak Okey, nampak. tak nampak. Okey, mari kita lihat keputusan selepas 3 hari. Ting, ting, ting. Okey. Baik. Oh, saya rasa ni cikgu sebelum kita pergi sini cikgu. Ya. Saya dah buat ni. Takkan tak ada Ganjaran. Ganjaran. Ganjaran cikgu. je. Oh lah cikgu. Okey, baiklah. Disebabkan Akmal bantu dengan cemerlang, Ya. tambahlah lagi 3. 3 cikgu. Ya, okey. Baik. Baik, Sambil-sambil saya bagus. tampan cikgu, kita pergi tengok dia Okey, punya hipotesis mari kita dia. lihat hipotesis dahulu, iaitu di mana semakin tinggi kepekatan antibiotik, semakin rendah pertumbuhan bakteria. Oh. Okey, kita balik kepada konsep antibiotik tadi. Antibiotik tugasnya membunuh bakteria. Oh. Okey, jadi mari kita lihat dahulu hari yang pertama. Nampak tak kawasan nuklear agar itu jernih? Betul. Tapi hari ketiga dah ada nampak pertumbuhan mikroorganisma. Aha. Tetapi cuba tengok di cakera antibiotik berkepekatan tinggi. Okey. Di luar kawasannya ada kawasan jernih, betul? Betul. Maksudnya kawasan jernih merupakan kawasan yang tiada mikroorganisma ataupun bakteria. Oh. Jadi terbuktilah bahawa antibiotik berkepekatan tinggi mampu membunuh bakteria. Manakala cuba tengok antibiotik berkepekatan rendah. Nampak bakteria penuh kan di sekelilingnya? Betul. Maksudnya ia kurang berkesan untuk membunuh bakteria. Jadi itulah dia. Sebab itu kita kena makan antibiotik kalau kita dapat sakit yang dijangkiti oleh bakteria. Bakteria. Betul. Okey, itulah dia. Baik cikgu, saya nak pergi letak dulu di tempat yang gelap. Pada anda semua jangan ke mana, selepas ini kita akan kembali dalam Menengah Atas. Cikgu, kat mana Jom. cikgu saya nak? Didik TV KPM. Yeay! Masih lagi menyaksikan Menengah Atas bersama dengan saya, Akmal Nazri. Cikgu, saya dah letak dah kan tadi yang agak-agak tu kan di tempat yang gelap. Nanti kita tengok selepas 3 hari nanti. Dan sekarang ini cikgu nak kongsikan apa pula Mari kita lihat apa yang Okey. saya nak kongsikan. Itu kaedah rawatan penyakit berjangkit. Oh. Okey, mari kita lihat. Sebenarnya kita ada 3 kaedah. Iaitu kita ada 3 kaedah penyakit berjangkit, iaitu kita menggunakan antibiotik, Baik. antifungal dan juga antiviral. Okey. Mari kita lihat contoh penyakit yang pertama, iaitu penyakit pneumonia. Penyakit pneumonia ini ia disebabkan oleh bakteria. Jadi, jika penyakit disebabkan oleh bakteria, kita mestilah menggunakan apa? tu cikgu? Antibiotik. Biotik. Jangan salah. Mari kita lihat pula athlete foot. Athlete foot ini selalunya macam kemerah-merahan pada kaki disebabkan oleh jangkitan fungi, jangkitan kulat. Jadi apabila kita kena jangkitan kulat ataupun fungi ini, maka kita boleh rawat dengan
fungal. Antifungal. So jangan salah rawatan. Okey. Kena rawatan yang tepat. Kemudian kita lihat pula penyakit kayap. Seperti gatal-gatal kan di bahagian itu, ia disebabkan oleh virus. Okey. Jika virus, maka kita mestilah merawat dengan antiviral. So sebenarnya kaedah rawatan ada 3 untuk penyakit berjangkit ni. Antibiotik untuk bakteria, antifungal untuk fungi. betul, dan antivirus untuk Tu kalau terkena virus seperti kayap tu cikgu. Betul. So ingat ya. Okey, mari kita lihat uji minda. Okey. Kita nak uji siapa cikgu? Murid yang mana satu di dalam? Tak ada murid. Tak ada, awak Saya semua yang je. kena uji. Okey. Dah ready minda untuk diuji? Mari kita. Okey, mari kita lihat tahap kebijaksanaan Akmal. Oi, pressure je statement tu. Uji minda 1, mari kita lihat soalannya. Apakah yang dimaksudkan dengan mikroorganisma? Murid-murid di rumah pun cuba jawab juga. Yang ini saya tahu cikgu. Selalunya soalan 1 saya dapat jawab cikgu. Ya. Sebab kita tahu kan mikroorganisma ni merupakan satu organisma seni yang kita tak boleh lihat dengan mata kasar. Betul. Sebab kalau dapat lihat mata kasar, itu bukan mikroorganisma, cikgu. Boleh pula dikata betul kat cikgu. Dia yang betul kan? Sepatutnya cikgu yang cakap betul kan? Betul lah, Akmal. Bagus. Alhamdulillah. Ya. Organisma seni. Saya terus tampallah satu. Alah-alah, cikgu. Tambah sendiri. Okey. Okey, organisma seni yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. kasar. So, perkataan organisma seni itu sangat penting. Jika Akmal menjawab, apakah mikroorganisma? Akmal jawab, organisma yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Alright. Kurang markah kat situ. Seni itu sangat penting. Seni itu menunjukkan sangat-sangat kecil. Ya, take note murid-murid. Boleh? Okey. Okey, mari kita lihat uji minda yang kedua. Ini cikgu dah ajar teknik dah tadi. Okey. Namakan 5 kumpulan mikroorganisma. Cikgu dah ajar teknik tadi. Oh, ada 5. yang tu cikgu. Ada F, ada A, ada P, B, V. Yang mana F tu adalah fungi. Betul. A tu adalah alga. Betul. B tu P adalah protozoa. Protozoa. B tu macam biasa bakteria. Betul. Dan V adalah untuk virus. Pandai. Tambah lagi 1 bintang. Satu je? 1 je. Okey. Ada banyak lagi soalan. Banyak lagi? Oh, ingat 2 je? Okey, baik. Ingat tekniknya adalah F, A, P, B, V. Boleh? Cikgu, kalau macam saya tak ikut susunan tu boleh ke? Boleh. Boleh, tak ada masalah. Okey, mari kita lihat uji minda yang ketiga, iaitu nyatakan 2 struktur asas virus. Yang saya tahu ada lapisan protein dipanggil. Betul. Yang lagi satu protein. tu saya ingat-ingat lupalah cikgu. Apa dia? Ingatlah DNA. DNA? Iaitu berbenang asid nukleik. Itu maksud jadi, DNA. Betul. Okey. Mari kita lihat 2 struktur asas virus itu merupakan berbenang asid nukleik itu terdiri daripada DNA dan juga RNA. Dan lapisan protein. Okey, jadi setengah bintang lah ni. Saya nak Satulah, potong setengah bintang ni. Satu Tak naklah, bintang. saya tak nak bintang lah Tak cikgu. nak bintang. Baik. Okey. Mari kita lihat uji minda yang keempat. Okey. Nyatakan 5 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. Tadi pun cikgu dah ajar teknik tadi. Ada 5 teknik. Yang ni cikgu. Ada K, ada C, ada S, ada N. Betul. Tapi K tu apa? K itu apa? K tu adalah kelembapan. Bagus. C cahaya. Betul. S tu adalah ni temperature, suhu. N tu nutrient. Dan lagi satu N tu adalah pH. Nilai pH. Bagus, Ahmad. Bintang. Wajib bintang. Bintang siapa? Wajib bintang. Dapat wajib bintang. Ingat wajib. Wajib dapat bintang. Satu dulu. Satu dulu. Wajib dapat bintang. 1 bintang, 2 bintang. Jangan, ada 1 je. Satu je. Satu Ya je. Allah, Tak boleh. kenapa aku nak sangat bintang? Okey, mari kita lihat uji minda yang kelima. Ya, cikgu, saya nak jawab tapi apakan daya, masa telah menceburui kita, cikgu. Kalau masa cikgu bagilah semua bintang kat Akmal. Tak apa cikgu, saya cukup apa yang dah ada ni. Okey. Jadi cikgu, seperti kita nak dengar rumusan kan daripada cikgu apa yang kita dah belajar, apa yang cikgu boleh berikan kepada saya dari segi pentaksiran keseluruhan anak murid cikgu ini. Pentaksiran keseluruhan Akmal sangat baik, bagus, Alhamdulillah. hebat, cemerlang. Ya, dia tengok cikgu. Ya. Jadi berapa bintang tu cikgu? Semuanya kalau kat situ ada 9. Cikgu tambah lagi 3 lah sebab siapa bijak? Cikgu! Saya bijak. Akmal
Alah bijak. Ini semua tunjuk ajar daripada cikgu dan saya pasti murid-murid dekat rumah juga yang telah mengikuti kita punya kelas ni pun cukup bijak. Baik cikgu, dari segi rumus apa yang kita dah belajar untuk kali ini, silakan. Okey, rumusannya pada hari ini kita belajar berkaitan dengan mikroorganisma, iaitu organisma yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar, organisma seni yang terdiri daripada 5 kelas. Betul. Iaitu FAPBV, jangan lupa. Okey, dan seterusnya sekiranya ada sebarang rujukan, jika murid-murid perlukan rujukan lanjut dan juga latihan, bolehlah melayari portal Delima. Baik, terima kasih banyak-banyak diucapkan kepada guru kita yang cukup hebat. Terima kasih banyak Cikgu Siti Zulika. Sama-sama, Dan tak lupa juga kepada ayah saya, Encik Muhammad Nazri, selaku jurubahasa isyarat kali ini. Dan anda juga yang telah berikan 100% tumpuan dalam kelas kali ini. Kita akan jumpa lagi. Saya Ahmad Nazri. Assalamualaikum. Bye-bye.